Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua. Saya meminta Perdana Menteri menyatakan adakah pihak kerajaan mendapatkan perkenan Majlis Raja-Raja Melayu dan berunding dengan Majlis Agama Islam negeri-negeri terlebih dahulu sebelum kerajaan secara diam-diam menarik balik rayuan dalam kes kalimah Allah yang begitu besar implikasinya terhadap kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Terima kasih. Terima kasih, Perdana Menteri. Terima kasih, Bagan Serai. Pertama, memang dirujuk kepada Kebahaduri Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Dan Yang di-Pertuan Agong memberi pandangan supaya keputusan, semua keputusan harus terikat dengan keputusan Majlis Raja-Raja Melayu. Iaitu Allah tidak boleh digunakan di Semenanjung dan kelonggaran diberi di Sabah dan Sarawak. Jadi tidak timbul sama sekali soal tidak dirujuk. Dan keputusan yang dibuat oleh Jemaah Menteri pada 7 Februari adalah memperaku, dan ini diminit dalam mesyuarat Majlis Jemaah Menteri, memperaku keputusan dan nasihat Yang di-Pertuan Agong selari dengan keputusan Majlis Raja-Raja Melayu, iaitu nama Allah tidak boleh digunakan walaupun ada pandangan-pandangan peribadi yang lain. Saya pernah dengar sendiri bersama dengan Marang yang membuat keputusan membolehkan. Ada mufti yang juga kata membolehkan. Ada ulama kata membolehkan. Tapi itu pandangan-pandangan peribadi. Pandangan yang diterima yang diterima oleh kerajaan hari ini dan sebelum ini pun, iaitu nama Allah tidak boleh digunakan oleh bukan Islam. Baik. Jadi bila keputusan Jemaah Menteri pada 7 Februari memperaku apa yang disebut Yang di-Pertuan Agong, Peguam Negara setelah meneliti kes Lily, melihat kes ini khusus dari segi pentadbiran tidak melibatkan Allah kerana keputusan peraturan KDN, iaitu bersabit dengan dokumen dan tip oleh Lily. Untuk Sarawak, maka keputusan Peguam Negara ialah untuk tidak membuat rayuan kerana pada pendapat Peguam Negara yang diterangkan, keputusan beliau adalah selari dengan keputusan Raja-Raja Melayu. Baik. Dan keputusan ini juga sama dengan keputusan yang tidak dirubah selama ini, terutama 86 dan bahkan sebelumnya juga. Tetapi yang sebenarnya 86 itu jelas, iaitu keputusan yang dibuat oleh Majlis Raja-Raja Melayu dan arahan pentadbiran. Yang jadi masalah sekarang ini ialah arahan pentadbiran KDN yang dibuat sebelum ini itu 1986 bercanggah dengan keputusan Raja-Raja. Jadi sekarang ini apa yang dilakukan ini tidak ada timbul bercanggah dengan keputusan Raja-Raja, tidak ada maksud untuk memberikan ruang kepada yang bukan Islam seperti mendidik dakwah. Jadi saya tidak fikir munasabah nak digunakan dan dipolitikkan isu ini. Pendirian kerajaan hari ini dalam keputusan Jemaah Menteri memperaku keputusan yang dibuat oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Satu, nama Allah tidak boleh digunakan di Semenanjung Tanah Melayu. Kedua, kelonggaran diberikan dengan syarat-syarat untuk Sabah dan Sarawak. Dan inilah yang keputusan dibuat yang menyebabkan tidak ada rayuan dalam kes pentadbiran, iaitu bukan sama sekali keputusan hakim. Bahkan hakim itu sebut betul-betul dalam keputusan hakim, ini keputusan pentadbiran dan bukan keputusan theological. Maknanya bukan itu pendapat hakim, tapi dari segi kita tidak mempengaruhi kerana keperluan memperkemaskan. Bagaimana nak perkemaskan supaya tidak ada percanggahan ini? Apa yang dilakukan? Tuanku Yang di-Pertuan Agong memperkenan supaya Ketua Jemaah Menteri, dan kita akan rujuk kepada Majlis Kemajuan Islam yang dipengerusikan oleh Kebahaduri Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor, akan memberikan beberapa pandangan memperkemaskan peraturan ini supaya keputusan
muktamad. Tidak boleh dipakai di Semenanjung, boleh dengan ruang tertentu, syarat tertentu Sabah dan Sarawak, dan insya-Allah akan dibentangkan dalam mesyuarat Raja-Raja Melayu pada bulan Julai nanti. Terima kasih. Bagan Serai. Terima kasih pada Datuk Yang di-Pertua. Laporan media menyebutkan Yang Amat Berhormat Tambun sewaktu mengulas keputusan Jill Island, kata keputusan ini hanya terpakai di Sarawak saja. Sedangkan pekeliling KJN bertarikh 5 hari bulan 12 1986, hasil keputusan dasar Kabinet 19 hari bulan 5 1986 adalah meliputi seluruh negara dan tidak khusus untuk Sarawak. Rampasan 8 CD juga menjadi punca kes Jill Island ini berlaku di LCCT Sepang di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Melaya, bukannya Borneo. Penghakiman Mahkamah Tinggi bertarikh 10 hari bulan 3 2021 tidak langsung merujuk kepada pemakaian 4 kalimah Allah, Baitullah, Kaabah, Salat secara khusus untuk Sarawak, namun untuk seluruh negara. Saya minta penjelasan daripada Amat Berhormat Tambun. Terima kasih. Ya. Terima kasih penjelasan Bagan Serai. Saya tidak ada perbezaan pendapat. Kerana yang diputuskan oleh mahkamah, sama ada mahkamah di Borneo atau mahkamah tinggi di sini, adalah berdasarkan dua peraturan yang bercanggah, iaitu peraturan KDN yang dibuat dulu, bukan dibuat oleh kerajaan sekarang. Jadi apa yang perlu dibuat seperti mana yang disebut oleh Bagan Serai ialah untuk kerajaan memperkemaskan supaya tidak ada peraturan yang dilihat bercanggah dengan keputusan Raja-Raja Melayu. Itu saja. Jadi sekarang ni kalau tanya saya tentang keputusan mahkamah, itu bukan bidang saya. Tapi yang saya boleh buat dari sudut kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri, tetap dengan keputusan Raja-Raja Melayu tidak boleh sama sekali di Semenanjung, Tanah Melayu, dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu di Sabah dan Sarawak. Jadi yang Berhormat Bagan Serai, apa yang kita akan buat, yang akan lakukan ialah memperkemas supaya tidak ada kekeliruan ini. Ya, tidak, maknanya kalau ada apa-apa keputusan termasuk 86 atau 82 di mana tidak ada jelas, dan juga peraturan KDN tidak jelas tentang kedudukan dan bidang keputusan yang dilihat mengelirukan atau bercanggah, maka ini harus dibetulkan. Jadi apa yang kita buat di sini sementara itu, ya sekarang sementara itu keputusan kita adalah untuk mematuhi sepenuhnya keputusan Raja-Raja Melayu mengenai Allah di Semenanjung dan ruang di Sabah dan Sarawak. Dan atas cadangan atau pandangan Yang Berhormat Bagan Serai tentang kes-kes itu, saya ambil maklum supaya kita dapat perbaiki. Terima kasih. Saya jemput Parit Sulong. Oh, tidak. Sorry. Ya. Silakan. Apa kena dengan Parit Sulong? Silakan tampil. Terima kasih Datuk. Mata tengok pagi ni Parit Sulong ya. Sorry. Mungkin lepas raya ni kan. Ya. Sekarang tampil. Ya. Terima kasih, Maaf, Datuk. salah mata. Silakan. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Saya difahamkan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah memutuskan bahawa kerajaan telah melakukan kesilapan dalam mengeluarkan larangan penggunaan kalimah Allah kerana terdapat pencanggahan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 dengan keputusan Kabinet pada 19 Mei 1986 yang membenarkan penganut agama Kristian di Malaysia untuk menggunakan kalimah Allah secara bersyarat. Sehubungan itu saya ingin penjelasan atas sebab apa Kabinet ketika itu bertindak sedemikian rupa, kerana daripada pengamatan saya dari situlah segalanya telah bermula dan mengheret kita semua untuk berdepan dengan keadaan ini. Dan apakah tindakan lanjut yang bakal dilakukan oleh kerajaan untuk memperbetulkan kembali keadaan ini supaya perkara ini yang telah berlaku pada ketika ini tidak berbangkit kembali serta tidak disalah tafsir oleh masyarakat dan sentiasa dijadikan politik. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Tuan Menteri. Seperti kalau kita teliti peraturan Yang Berhormat tampil, nota yang dibuat oleh mantan Timbalan Perdana Menteri ketika itu hanya nota, dan bila diteliti bersama dengan
arahan peraturan KDN ada percanggahan. Saya setuju. Sebab itu apa yang diarah oleh Jemaah Menteri sekarang ialah melihat keseluruhannya semua peraturan sama ada akta mesin cetak, arahan KDN, keputusan-keputusan Jemaah yang Menteri yang lalu sekiranya menimbulkan kekeliruan. Nah, jadi apa yang kita lakukan sekarang ialah memperkemaskan. Nah, inilah yang saya kemukakan kepada Kebahaduli Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong yang kemudian baginda perkenankan, iaitu ambil semua peraturan-peraturan yang lama, sebahagiannya harus dipindah, sebahagiannya harus dibatalkan. Tetapi yang penting apa? Hari ini kerajaan sekarang memutuskan supaya tunduk sepenuhnya kepada keputusan raja-raja supaya tidak ada kekeliruan dan kekhilafan sama sekali. Baik, terima kasih. Minta Betul, satu boleh soalan sikit tambahan. betul. Betul, hulu langat. Hulu langat. Saya Betul. Ha? Peraturan Mesyuarat 243 Kena duduk ah. boleh Tolong baca. Tuan Yang Dipertua boleh membenarkan alih-alih mengeluarkan tidak lebih daripada 3 pertanyaan tambahan. Jadi saya mohon pertanyaan tambahan yang ketiga. Okey, silakan. Ya, okey. Terima kasih banyak. Ulangan yang keempat. Ada betul ulangan yang keempat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua atas budi baik. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri yang telah menjelaskan isu ini. Saya di tangan saya ini ada satu ground of judgment untuk kes ini di peringkat Mahkamah Tinggi, iaitu Jill Island binti Lauren Bill melawan Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri. Di dalam ground of judgment ini terdapat 3 dokumen yang dirujuk oleh Yang Arif Hakim itu. Yang pertamanya yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tadi, memo pejabat Timbalan Perdana Menteri yang bertarikh 16/5 tahun 1986. Kalau saya dibenarkan izin untuk membaca daripada Timbalan Perdana Menteri kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Kabinet memutuskan saya sendiri, Anwar dan James mengkaji perkara istilah Islam di dalam Alkitab yang tidak boleh digunakan. Ini dokumennya. Yang jelas mengatakan bahawa 8 perkataan boleh digunakan. Manakala bukan 8, 12 perkataan boleh digunakan, 4 perkataan tak boleh dipakai. Ini perkataan, the very word di dalam surat ini, iaitu Allah, Kaabah, Baitullah, solat. Dengan syarat di kulit luar, jika sekiranya berbentuk buku ditulis perkataan untuk agama Kristian, itu yang boleh digunakan. Susulan daripada surat inilah, ada satu surat daripada Perdana Menteri Malaysia yang bertarikh 19/5, iaitu 4 hari atau hari selepas surat TPM ini, kepada KSU KDN mengarahkan, kalau boleh saya baca, Kabinet telah membincangkan perkara ini dan memberi tanggungjawab kepada Timbalan Perdana Menteri menentukan perkataan yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan oleh agama Kristian. Sila lihat nota TPM. PM merujuk kepada nota TPM. Tarikh tu bila tu? Tarikhnya 19/5. Tahun ni 16 tahun 86. Okey. Iaitu 3 hari selepas itu. Tuan Dipertua, susulan daripada arahan Perdana Menteri kepada KSU KDN pada 5 Disember tahun 1986, KSU KDN telah mengeluarkan satu surat berkeliling kepada semua penerbitan agama Kristian sebagaimana lampiran, menyatakan perkataan yang boleh digunakan oleh agama Kristian dalam Alkitab dan juga yang tidak boleh sebagaimana keputusan kabinet yang dibuat. Okay, jadi soalan saya. Okey. Soalan ni. Kita tahu bahawa kes ini telah dirujuk ke mahkamah beberapa kali, ada 2 kali lah. Dan yang menjadi isu kepada kita ini adalah pada tahun 2021, Hakim Yang Arif Norbi Arifin membuat keputusan mengenai perkara ini. Dan kerajaan pada masa itu tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah. Itu hak kerajaan yang merupakan pihak defendant dalam kes ini, KDN dan Kerajaan Malaysia, membuat rayuan. Persoalan kepada sayanya ialah kenapa kerajaan pimpinan Yang Berhormat Tambun membuat keputusan menarik balik
kes rayuan di Mahkamah Rayuan ini. Sedangkan apa salahnya apabila Mahkamah Tinggi membuat keputusan sedemikian, kerajaan telah merayu Mahkamah Tinggi seorang hakim. Mahkamah Rayuan paling kurang 3 orang hakim. Saya nak tanya apa rasionalnya kerajaan Panjang sangat ni, ada betul. memutuskan untuk Tadi dah jawab dah, PM dah jawab tadi. PM dah jawab, tak faham-faham juga ke? rayuan ini. Inilah masalahnya, tak faham-faham. PM dah jawab tadi. Elok dah PM jawab tadi dah. Yang Tak berhormat, faham dulu. Sabar. Yang berhormat, hari ini Kita perlu mendengar mahkamah yang lebih tinggi sebagai menghormati. Baik, point Tanda taken. penghormatan kepada keputusan itu, kita merayu biarlah mahkamah menentukan kedudukannya. kata baru, Kalau point itu taken. keputusannya, kita terimalah. Baik. Jadi saya minta Bagi peluang Terima kepada kasih. Menteri jawab. Terima Silakan. kasih. Terima kasih. Silakan Menteri. Pertama, seperti kita tahu, keputusan yang dibuat pada tahun 86 tidak pernah dipindah oleh Kerajaan Barisan Nasional, Kerajaan Perikatan Nasional, sehinggalah sekarang Kerajaan Perpaduan nak pindah supaya diperjelaskan. Okey, itu jelas. Perkara ini berlarutan. Peguam negara berpendapat sekiranya jelas keputusan Jemaah Menteri dengan perakuan baginda di-Pertuan Agong bahawa patuh kepada keputusan Raja-Raja Melayu, maka Peguam negara berpendapat rayuan itu bertentangan dengan keputusan yang awal dibuat oleh Raja-Raja Melayu. Jadi sebab itu Peguam negara mengambil keputusan sedemikian. Saya dah jelaskan. Tapi yang penting ialah Peguam negara berpendapat kes lemah kerana peraturan yang dikenalkan yang dibuat oleh KDN. Maka keputusan yang dibuat atas pandangan Peguam negara dan serta dirujuk pada Dan Yang di-Pertuan Agong ialah memperkemaskan, kalau tidak kita buat rayuan, kes bangkit lagi kerana ada kecanggahan. Jadi sebab itu kita tamatkan dengan pindah semua peraturan supaya